Okey, untuk minggu ini aktiviti kita bermula dengan kamu kena menyelesaikan, ni kamu kena selesaikan muka surat 32 ni. Apa awak patut buat pada muka surat 32? Ialah, pada muka surat 32, jadikan sebagai satu bentuk pentadbiran kamu. Dan kalau dah siap, hantar. Hantar gambar dalam apa? Dalam Telegram kita. Kalau dah siap, hantar gambar dalam Telegram. Ini tak apa, ini sebagai aktiviti tambahan kamu. So saya dah tulis sebagai aktiviti tambahan, melakar laluan peredaran darah pada muka surat 32. Melakar peredaran darah pada muka surat 32. Dah catat? Akil Hafiz, sila catatkan. Daniel, sila catatkan. Muhammad Daniel. Ada dua Daniel kat sini. Muhammad Daniel and Ahmad Daniel. So tak ada masalah. Sila catatkan. Itu ialah latihan kerja rumah kamu. Clear? Okey, bagus. Kalau dah siap, saya teruskan dengan aktiviti yang berikutnya. Yang berikutnya, ini adalah kepentingan peredaran darah. Untuk kepentingan peredaran darah, ini pun kita dah bincangkan. Dan perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia, yang ini yang saya perlu beri penekanan. Jadi tolong dengar sama-sama dulu boleh? Sila dengar penerangan cikgu muka surat 34. Okey, buat kelab buku teks. Tengok muka surat 34. Are you ready? Okey, dah sedia dah muka surat 34. Boleh Okey, so dah buka muka surat 34. Dengar dulu penerangan saya. Ustaz, saya bukan nak dengar penerangan, bukan saya nak bercakap, saya nak minta awak yang bercakap. Jadi macam mana saya nak minta awak bercakap? Yang pertama, saya nak gunakan roda. Wheel of name. Okey, baik. So sekarang ni saya nak minta beberapa nama. Siapa ada sebutkan saya 3 nama murid lelaki, 3 nama murid perempuan. Cepat. Seorang. Akil Hafiz. Okey, Akil Hafiz. Daripada Akil Hafiz, siapa lagi lelaki? Muhammad Daniel. Muhammad Daniel, pasal apa kena kat dia? Kesian kat dia. Okey, seorang lagi lelaki. Azhad lah. Azhad Wafi. Okey, saya nak 3 orang murid perempuan. Oh no. 3 orang murid perempuan. Okey, siapa dia 3 orang murid perempuan? Saya ada siapa? Okey, saya ada siapa? Siapa lagi murid perempuan ni? Alia Adriana. Alia. Masuk nama dia lagi dah. Adriana. Okey, selain daripada Alia Adriana, Cik Numha. Okey. Seorang lagi murid perempuan. Damia. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok. Kamu dah lama tak dengar suara kawan-kawan kamu kan? Okey, sekarang mari kita dengar suara mereka baca. Jadi kita nak tengok siapa yang terpilih. Saya nak customize dulu. After screen, sila baca. Okay. Alright. Habis. Okay, kita mulakan sekarang. Siapa agak yang nak kita baca tu? Alright. Silakan Akil Hafiz. Mana Akil Hafiz? Okay, sila baca. Berkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia.
Tubuh Okey. manusia terdiri daripada beberapa sistem. Setiap sistem menjalankan fungsi yang berbeza. Setiap sistem saling berkait antara satu sama lain untuk memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik. Okey, cukup. Terima kasih. Sekejap nak kita kena gariskan. Awak boleh guna pensel untuk gariskan dalam buku teks kamu tu. Pensel dan pembaris ya. Tubuh manusia terdiri pada beberapa sistem. Dia kata tubuh manusia terdiri daripada beberapa sistem tu gariskan. Okey, itu statement tentang tubuh manusia. Okey. Setiap sistem menjalankan fungsi yang berbeza. Okey, tolong garis perkataan menjalankan fungsi yang berbeza. Setiap sistem saling berkait antara satu sama lain. Tolong gariskan perkataan saling berkait antara satu sama lain. Dan fungsi sistem adalah untuk memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik. Gariskan. Okey, so kita tengok dalam gambar ni, ini adalah beberapa sistem. Tolong buat sedikit catatan. Kamu dah belajar sistem rangka semasa di tahun 5. Tuliskan itu tahun 5. Sistem pernafasan awak dah belajar semasa kamu di tahun 4. Sistem pencernaan awak dah belajar semasa di tahun 3. Dan sistem peredaran darah kamu dah belajar di tahun 5. Okey, di tahun 6 nanti kamu akan belajar macam-macam lagi sistem berkaitan dengan manusia dan kebanyakannya adalah topik yang topik sekolah menengah kita buat turun pergi sekolah rendah. Okey, jadi maksudnya tahun depan adalah topik baru bagi kamu juga sebab kamu adalah first batch bagi KSSRC makan. Okey, baik. Seterusnya dia kata mari kita lihat semula sistem peredaran darah manusia. Sistem ini berkait rapat dengan sistem-sistem lain. Okey, sekarang ada banyak maklumat yang nak kena baca. Saya nak spin lagi dan kita tengok siapa yang kena baca. Ready? Saya rasa Muhammad Daniel nak kena baca ni. Ready? Okey, siapa kena baca? Cik Nuha. Cik Nuha. Okey, sila baca sekarang. Sistem pernafasan mengangkut oksigen dan bergantung pada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Ya. Sistem pernafasan juga bergantung pada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida dari tubuh. Okey, baik ya. Dengar dulu penerangan. Terima kasih Cik Nuha. Dia kata sistem pernafasan mengangkut oksigen. Ini fungsi dia untuk mengangkut oksigen. Jadi kita garis perkataan mengangkut oksigen. Sila gariskan. Dia fungsi dia adalah untuk mengangkut oksigen dan bergantung kepada sistem peredaran darah. Maksudnya sistem pernafasan ini dia perlukan sistem peredaran darah dan menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Okay. Kemudian sistem pernafasan juga bergantung pada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida. Ini adalah fungsi ataupun saling kait antara sistem pernafasan dengan sistem peredaran darah. Kalau darah kita tak berfungsi, sistem peredaran darah kita tak berfungsi, kita juga tidak boleh bernafas. Jadi dia saling berkait. Okey, untuk sistem rangka kita spin lagi, kita tengok siapa yang patutnya kena baca. Ready? Pasalnya Azhar kot. Okey, Alia, Adriana. Tinggal 3 orang lagi. Okey, kita tengok ada lagi siapa yang kena. Okey, kita teruskan. Sila baca sistem rangka. Sistem rangka, sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu pembesaran tulang. Sistem rangka pula melindungi tubuh dan organ-organ pernafasan dan peredaran darah seperti paru dan jantung. Ya. Okay, so dia kata dekat sini, sistem peredaran darah mengangkut oksigen. Sistem rangka ni penting dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu pembesaran tulang. Maksudnya, kalaulah darah tak diangkut kepada sistem rangka kita, maka ianya tidak dapat berfungsi dengan
baik. Okay, so dia tak dapat berfungsi dengan baik. Sistem rangka pula melindungi tubuh dan organ-organ pernafasan dan peredaran darah seperti peparu dan jantung. Sebab itu pentingnya rangka sebab dia dapat melindungi organ dalaman manusia. Okey, bagus ya. So kita spin lagi, kita tengok pula sistem pencernaan. Sahih dah Daniel kena ni. Awak tak mau Daniel kat kena? Okey, Damia Afrina. Tinggal dua orang, dua-dua lelaki. Azhad dan Muhammad Daniel. Rumah biru dengan rumah merah. Okey, ready? Sistem pencernaan. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Okey, baik ya. Tolong dengar penerangan saya. Tadi kawan kamu dah kata sistem peredaran darah mengangkut oksigen. Okey, kepada sistem pencernaan. Maksudnya, kalau darah ni tak jalan dekat sistem pencernaan, maksudnya tak lalu dekat esophagus, tak lalu dekat perut, tak lalu dekat usus, maksudnya sistem pencernaan kamu tak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan pelbagai masalah lain. Okey? Sebab itu dia saling berkait. Dan sistem pencernaan ini juga sebenarnya, dia kata apa? Membekalkan natrien kepada organ seperti jantung. Awak kena faham ya, darjah 3 awak dah belajar. Sistem pencernaan dia membekalkan nutrien. Kamu makan makanan yang ada zat diserap oleh seluruh badan. Tapi sistem darah ni lah yang bawa zat-zat makanan kamu ke seluruh tubuh badan. Okey, so ini fungsi sebagai sistem pencernaan. Nampaknya kita dah nak makin habis. Nak tak nak ada dua orang ni salah seorang kena baca. Azhad dengan Daniel. Kita tengok siapa yang kena. Ya, Azhad kena. Selamat Daniel. Okey, Azhad on mic dan sila baca. Azhad on mic. Sistem di dalam tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara sendiri. Sekiranya satu daripada sistem ini gagal berfungsi, sistem yang lain akan turut terganggu. Mari kita lihat situasi di bawah. Okey, ini contoh yang pertama, situasi pertama ketika tercekik makanan. Bukan dia cekik leher dia sendiri dah, dia tercekik makanan. Macam kamu lah makan ayam sedap-sedap, lepas tu kamu makan dengan gelojoh. Tahu tak makan dengan gelojoh? Dia tak makan dengan perlahan, dia makan laju-laju menyebabkan dia tercekik. So apabila dia tercekik, bukan sahaja dia mengganggu sistem pencernaan, dia juga mengganggu sistem pernafasan. Nampak ni, dia kata situasi tercekik makanan mengganggu beberapa sistem. Antara yang terganggu ialah sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Baik, so untuk baca tentang sistem pencernaan dan sistem pernafasan, siapa lagi kalau bukan siapa dia? Daniel. Dia tinggal seorang ya. Yes, Daniel, sila on mic dan sila baca maklumat tersebut. Ahmad Daniel. Sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Ya. Seseorang yang tercekik makanan akan menyebabkan sistem pencernaannya terganggu di bahagian esophagus. Okey Daniel, tengok sesat. Okey, kat mana esophagus? Kat mana esophagus? Awak dah belajar masa darjah 3. Kat mana esophagus? Kat mana esophagus? Cuba tunjuk. Dekat badan kamu, kat mana esophagus? Esophagus terletak di atas trakea. Okey. So dekat sini adalah laluan bagi esophagus. Cuba pegang leher masing-masing. Ada tak esophagus? So laluan ini adalah bahagian esophagus. Okey, sebelum trakea. Trakea tu adalah bahagian T pada peparu. Okey. Okey, teruskan Daniel.
Makanan yang terperangkap di esofagus akan menghalang udara memasuki trakea dan akan menyebabkan sistem pernafasan terganggu kerana mengalami kesukaran untuk bernafas. Okey, studio dia baca laju dan kuat. Bagus. Okey, so ini adalah tentang apa tindakan yang mengganggu sistem dalam tubuh manusia kalau kamu tercekik. So lepas ni kamu kena ingat ya, kalau kamu makan dengan gelojoh, kamu tercekik boleh menyebabkan sistem pernafasan terganggu. Kalau sistem pernafasan terganggu, kamu tak boleh bernafas. Apa yang terjadi dekat kamu, Daniel? Kalau kamu tak boleh bernafas? Mati. Ya, so kalau kita tak boleh bernafas, boleh menyebabkan kematian. Yeah. Seterusnya, pada situasi kedua ialah ketika tulang patah. Siapa yang pernah mengalami tulang patah? Okey, murid perempuan takkanlah ada murid perempuan tulang patah kan, selalunya murid lelaki lah. Main bola sepak lah, panjat pokok lah, duk rabat sana, rabat sini. So, boleh menyebabkan tulang patah. Apabila tulang patah, tangan kamu automatik akan jadi bengkak. Bengkak tu adalah disebabkan oleh sistem peredaran darah kamu terganggu. Okey, so ini adalah contoh dia. Okey, sekarang saya nak masukkan dekat spin ni, tapi tolong habaq kat saya nama orang yang tak kena lagi masuk dalam spin. Siapa lagi yang tak kena? Tolong habaq kat saya. Okey. Ha? Fakih. Okey, Fakih lagi. Fakih lagi. Faik. Faik lagi, siapa tak kena lagi? Farisha dah ke belum? Fayat. Fayat. Okey, 3 lelaki dah. Perempuan? Kristina dah ke belum? Belum. Lagi? Maisarah dah ke belum? Farisha. Okey, cukup. Kita dah ada 3 lelaki, 3 perempuan. Mari kita pusing, kita tengok siapa yang kena. Faik. Okey, sila baca Faik. Yes. Faik. Darah. Ya. Sistem rangka dan sistem peredaran darah. Ya. Tulang tangan yang patah menjejaskan sistem rangka. Pada masa yang sama, tangan akan membengkak kerana pengaliran darah dalam sistem peredaran darah turut terganggu. Okey, bagus. Baik, so tengok dekat sini, dia kata tulang tangan yang patah menjejaskan sistem rangka. Pada masa yang sama, tangan akan membengkak. Tu yang saya kata tadi. Kalau tangan kamu patah, automatik dia akan jadi bengkak. Sebab dia mengganggu pengaliran darah. Jadi tolong garis perkataan membengkak kerana pengaliran darah turut terganggu. Gariskan. Ya, saya dengar. Siapa hello tu? Fayat. Ini bukan telefon ini bukan telefon, ini kelas. Okey, so kita teruskan dengan yang berikutnya. Kepentingan. Cikgu. Ya, saya. Saya tak ada buku teks sebab saya dah dalam kereta. Okey, tak ada buku teks tak apa. Cuba tengok ni. Cikgu pun tunjukkan buku teks. Betul tak? So boleh baca dekat situ. Okay. Jangan risau, jangan susah hati. Okay, so next kita pergi kepada yang berikutnya. Kepentingan penjagaan semua sistem. Apa kata kita pusing lagi, setuju tak? Kita pusing. Kita nak tengok siapa yang kena. Fayat. Farisha. Kesian kat dia. Dia dalam kereta dia kena baca, tak apa. Farisha boleh baca dekat skrin cikgu share. Okey, sila baca dengan kuat sekurang-kurangnya menunjukkan kamu semangat dalam kereta pun boleh belajar. Okey, cepat baca. Yang mana cikgu? Ni yang cikgu share kat skrin, nampak tak? Semua sistem di dalam tubuh.
Semua sistem di dalam tubuh manusia perlulah dijaga supaya dapat berfungsi dengan baik. Okey. Apakah yang terjadi sekiranya sistem di dalam tubuh kita tidak dijaga dengan baik? Okey. Next, Jantung jantung. merupakan satu daripada organ yang penting dalam sistem peredaran darah. Salur Okey. darah di dalam jantung menjadi Sempit. sempit akibat Pembentukan. daripada kolesterol berlebihan di dalam badan. Okey, sebab itulah sebenarnya kita perlu menjaga sistem tubuh kita. Terima kasih Farisha. Contoh yang paling mudah ialah mesti bersenam. Mesti apa? Mesti bersenam. Okey, so mestilah bersenam. Okey, saya lah ni nak minta kamu buat sesuatu. Tak kisahlah macam mana pun. Nanti selepas kelas buat atau reka cipta satu bentuk senaman dan kemudian hantar video senaman kamu tu di dalam Telegram kita. Boleh tak? Buat Boleh. rakaman video senaman kamu yang paling mudah. Ada Reka orang bentuk pandai. macam mana cikgu? Apa dia? Reka bentuk macam mana? Reka bentuk contohnya, okey. Hari ni saya nak ajar, okey. Mungkin mulakan dengan cerita, okey. Hai kawan-kawan 5 Delta, hari ni saya nak belajar senaman untuk menguatkan otot jantung. Jadi awak buatlah senaman, contoh senaman apa, pasanglah lagu kat macam mana pun, buat senaman ringkas, masukkan dalam tu. Boleh tak? Siapa pandai guna apps? Apps apa yang boleh rakamkan lagu dan senaman? Contoh yang paling mudah apa? Yang paling mudah ialah ambil video dan pasang lagu ataupun siapa pandai guna TikTok, gunalah TikTok, masuk kat dalam tu pun boleh juga. Okey, itu gunakan kepada satu bentuk yang baik. Okey, saya teruskan. Contoh, jangan makan makanan yang tinggi kolesterol. Kalau makanan yang tinggi kolesterol boleh menyebabkan kita mendapat penyakit seperti apa? Penyakit seperti serangan jantung dan obesiti. Obesiti itu maksudnya badannya mengalami berat badan yang bertambah. Okey, untuk situasi 2 pula nampak ni, X-ray. Tabiat buruk seperti merokok. Tabiat buruk seperti merokok juga tidak sepatutnya dijauhi untuk menjaga sistem pernafasan kita. Okey, kalau kamu merokok, paru-paru kamu akan rosak dan juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, so mesti memakai alat pelindung seperti topi keledar ketika menunggang motosikal. Kalau tidak, kepala kita bukannya besi kan, jadi boleh menyebabkan habis rosak. Okey, dan situasi 4, aduh saya sembelit lagi, maksudnya dia telah mengganggu sistem pencernaan. Jadi kena banyak makan sayur dan buah-buahan. Okay, so kita pergi kepada yang terakhir, kita minta kawan-kawan kamu baca dan kita boleh teruskan. Ready? Awak Fayat tak kena no? Patut kena Fayat ni. Okey, Maisara sila baca. Mana Maisara? Maisara ada tak mic? Tak ada. Okey, so kalau tak ada kita pusing lagi lah. Sambil kena. Fayat. Siapa yang kena? Istina. Awak Fayat tak kena. Okey, Kristina sila baca. Memelihara sistem di dalam tubuh manusia
Setiap sistem di dalam tubuh perlulah dijaga supaya tubuh manusia dapat berfungsi dengan baik. Bagaimanakah kita memelihara sistem di dalam tubuh bagi mengelakkan kehidupan yang sihat? Berhenti macam Lagi? Sistem Teruskan. rangka. Mengambil makanan yang kaya dengan kalsium. Kita perlulah mengambil kalsium untuk membina tulang yang kuat. Susu dan produk tenusu mengandungi kalsium yang dapat menguatkan tulang. Okey, bagus. Terima kasih ya. Kita nak teruskan dengan spin sebelum kita habis. Okey, kita tinggal 2 orang saja. Fakih dan juga Fayat. Duduk F. Siapa yang kena? Yes. Alah, ni baru betul kena Tan Fayat. Fayat on mic dan sila baca tentang melakukan aktiviti fizikal. mana? Fayat, sila baca. Ya. Sila baca. Mana? Melakukan aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti fizikal. Oh, melakukan aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti melakukan aktiviti fizikal seperti berlari, melompat dan menari untuk menguatkan tulang. Okey, dia kata berlari. Berlari dia lidah dia pun dah kan. Berlari, selain daripada berlari apa lagi? Menari dan melompat untuk menguatkan tulang. Okey, sebab itulah tadi saya sebut awak kena buat satu aktiviti untuk menguatkan sistem dalam badan, antaranya seperti melompat, berlari, menari dan sebagainya. Ya. So buat aktiviti senaman tersebut. Dan yang terakhir, sila sambung bacaan. Kita raikan. Siapa? Fakih. Bagi dia joget-joget ni sebelum dia baca. Okay, now your turn, Fakih. Silakan baca. Untuk memakai tali pinggang keledar, alat pelindung dan tali pinggang. Sila baca, Fakih. Memakai alat pelindung dan tali pinggang keledar. Gunakan topi keledar ketika menunggang motosikal atau menunggang basikal. Gunakan pelindung lutut, siku dan penyokong pergelangan tangan apabila perlu. Pakai tali pinggang keledar ketika menaiki kenderaan. Okey, dia kata gunakan pelindung lutut. Apa benda pelindung lutut? Tu saya tak tahu. Pelindung lutut tu apa dia? Pelindung lutut tu, siapa pernah main bola sepak? Dia ada kan pelindung lutut kan? Atau siapa yang menaiki basikal atau ibu ayah dia ada yang suka menunggang basikal. Ini contoh dia ya. Ada pelindung lutut yang dia letak dekat lutut. Ada pelindung siku, maksudnya pelindung untuk bahagian siku supaya elak kecederaan dan penyokong pergelangan tangan. Dan yang terakhir sekali adalah sistem pernafasan. Okey, sila Fakih, sila baca sambungan. On mic, yes. Sistem pernafasan. Menghindari rokok. Merokok menyebabkan pelbagai penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan seperti asma, bronkitis dan kanser paru-paru. Tinggal di persekitaran yang bersih. Persekitaran yang bersih tanpa pencemaran udara mengurangkan risiko penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan. Okey, baik ya. So itu adalah contoh ataupun saranan-saranan supaya kita menjaga. Kita menjaga apa? Supaya kita menjaga sistem-sistem dan bahagian-bahagian atau sistem-sistem dalam tubuh manusia. Okey, baiklah. So kita dah bagi penerangan dengan lengkap. Kemudian kita tengok dekat sini, dia ada basuh tangan dengan kerap supaya kita dapat elakkan daripada COVID-19. Dan juga untuk jaga sistem peredaran darah, kurangkan mengambil makanan yang mengandungi lemak. Siapa yang suka makan McD dan sebagainya tu kena kurangkan sebab ini boleh menyebabkan kolesterol. Dan bersenam. Bersenam ni inilah aktiviti yang saya suruh awak buat video tu.
dan hantar dalam kita punya Telegram. Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Okey, buat senaman ringkas masuk dalam video, hantar dalam Telegram kita. Baik, sistem pencernaan. Makan makanan yang kaya dengan serat seperti buah-buahan dan sayuran. Baik, saya nak tulis satu perkataan, kemudian saya nak kamu ramai-ramai sebut dengan kuat. Boleh tak? Boleh. Okey, Satna, saya nak tulis ni sekali lagi awak sebut kuat-kuat. Saya nak minta supaya ibu awak dengar apa yang kamu sebut. Okey? So, tengok dekat sini. Ibu dan ayah saya suka makan sayur. Lepas ini saya akan makan sayur hari-hari. Okey, baik. Ready? Baik, dah sedia belum? Okay, saya nak kamu semua sama-sama cakap dengan kuat. 1, 2, mula. Ibu dan ayah saya suka makan sayur. Lepas ini saya akan makan sayur hari-hari. Okey, so kamu dah cakap, saya harap ibu dan ayah kamu dengar. So lepas ni saya tak mau dengar ada orang kata nak masak, dia pergi kedai kuih tiaw tak mau sayur, tak ada, burger tak mau sayur, tak mau. So kena makan sayur untuk memastikan semua sistem dalam badan awak berfungsi dengan baik. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Dah habis dia. Senarai semak berkaitan dengan sistem tubuh manusia. Okey, so yang ini tak payah buatlah sebab ini simple saja. Okey, model sistem peredaran darah manusia. Yang ini awak hari itu dah sistem darah ni tak payah sebab ini agak susah juga untuk kamu buat. Cumanya saya nak minta kamu buat latihan asah minda. Cikgu suruh buat dah kau? Yang ni asah minda ni. Dah buat ya? Okey, kalau dah buat bagus. So maksudnya lepas ni boleh hantar dalam buku sampai mana? 9. Sampai soalan 9. Habis sampai soalan 9. Ya. Okey, so kalau dah habis sampai soalan 9 bagus, minggu depan kita belajar tajuk haiwan. Boleh? Boleh. Now kalau dah habis keluarkan buku BLA. Mana dia buku BLA kamu? Benar. Buku hijau. BLA, buku latihan aktiviti. Ya, buku latihan dan aktiviti. Okey, sekarang kita nak terus minta kamu jawab soalan ini. Soalan mana? Soalan TP. Ni TP ni. Okey, cari muka surat apa ni? Muka surat 17. Jumpa tak? Empat. Set. Dah jumpa dah. Dah jumpa muka surat 17? Dah. Okey, muka surat 17. Tengok ya, muka surat 17. Okey, so sekarang dia kata labelkan rangka utama manusia pada rajah 1. Atas tengkorak kat bawah saya tak ingat lah nombor 2 ni apa? Ingat tak kamu dah belajar? Tulang rusuk. Bagus. Bawah nombor 3. Tulang belakang. Tulang belakang. Baik, nombor 4. Tulang tangan. Yes, tulang tangan. Nombor 5. Tulang kaki. Okey, tunjuk mana kamu dah buat. Dah siap tunjuk dekat saya. Sila tunjuk dekat saya mana yang kamu dah tulis. Betul ke kamu tulis atau kamu tak tulis? Azhad dah siap belum? Okey, mana buku kamu? Saya nak tengok. Okey, Firman bagus. Firman orang pertama yang tunjuk. Bagus Firman. Okey lagi? Akil Hafi. Okey, bagus. Damia Afrina. Lagi? Siapa lagi? Sila on cam.
Okey, Farisha. Lagi? Farisha, siapa tak tukar nama dekat skrin? Okey, Alia Adriana. Okey, Cik Nuha, Faik Ryan, Ahmad Daniel. Saya tanda. Okey, saya nak tengok ya. Hakamul dah siap belum? Belum lah. Tengoklah. Saya dah siap dah. Okey, baik. Fayat, tunjuk jawapan. Okey, Faik Ryan bagus. Lagi siapa lagi? Ahmad Danish Ikram, mana dia? Tunjuk jawapan. Widat. Okey, Widat bagus. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, so kalau tak dapat tolong habaq jangan diam nah. Okey, untuk seterusnya kita pergi kepada TP2. Dia kata isikan jadual di bawah dengan fungsi bahagian yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Siapa boleh habaq kat saya apa fungsi jantung? Mengepam darah. Mengepam darah badan. So jawapannya ialah Mengepam darah ke seluruh badan. Okey, mengepam darah ke seluruh badan. Dah tulis? Dah. Ada. Next. Dah. Okey, seterusnya peparu. Siapa boleh bantu saya? Siapa boleh bantu saya untuk abang fungsi peparu? Apa fungsi peparu? Tengok buku teks. Pertukaran Antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Tempat Pertukaran antara gas dengan gas karbon dioksida. Tempat pertukaran gas atau gas apa? dan karbon dioksida. Antara gas dengan karbon dioksida. Dengan Tempat pertukaran. Dioksida. Tempat pertukaran air. Okey, sudah? Daniel, tolong abang apa dia fungsi darah? Fungsi darah ni panjang ni. Cuba tengok buku teks. Dia kata apa fungsi darah? Mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Okey, satu-satu. Mengangkut oksigen, nutrien, mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. pandai. Okey, so itu dia. Natrium dan bahan kumuh. Habis? Belum dah. Belum. Habis. Lambatnya. Siapa yang lambat tu? mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Kalau kamu lambat hari ni tak ada lah kuis. Tak sempatlah kita nak main kuis. Banyak lagi masa ke? Banyak lagi masa. Banyak lagi masa. Ya. Tadi ada lagi seni visual. Siap lagi cikgu. Apa maksud salur darah? Apa fungsi salur darah? Mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Mengangkut Darah darah ke seluruh tubuh.
Seluruh bahagian tubuh. Okey, so kena ikut buku teks bahasa dia lebih lengkap. Okey, Mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Very good. Okay, so tengok dekat situ. Maksudnya minggu ni bolehlah terima buku kamu, buku latihan kamu. Habis? Ya, habis. Habis. Okay, so kalau habis nombor 3 ni, saya nak kamu lakarkan. Maksudnya lukis sendiri boleh tak? Tang mana dalam buku teks yang dia suruh kamu lukis tu? Tolong tunjuk Ustaz buku teks tang mana dia suruh lukis laluan tu. Laluan peredaran darah manusia pada ruangan di mana? Ahmad Daniel Darwish, tolong tunjuk kat saya tang mana dia suruh lukis tu. Muka surat berapa? Tunjuk. Muka surat berapa? Yes, pandai. Muka surat berapa tu Ahmad Daniel? 30. Muka surat 30 dan lakarkan. Jadi lakarkanlah. Boleh? Yang ni saya tak mau tunggu. Kamu buat masa bila kamu lapang nanti. So, next saya teruskan. Dia kata 4 ialah menakul kepentingan. Ini adalah sistem X. Tolong tulis dekat tepi ni. Sistem X ialah sistem rangka. Manakala sistem Y adalah sistem apa ni sistem Y? Sistem peredaran darah. Okay. Siapa dia tak bersin tu? Okey. Oh, adik Fakih rupanya. Okey. Baik, dah tulis dah? Muhammad Daniel dah tulis belum? Dah. Saya tanya Muhammad Daniel, Farisha pula yang jawab. Okey. So next. Bukan saya. Danish Ikram, dah siap? Danish Ikram pemalu. Baru saya dengar suara dia. Faik Ryan. Faik Ryan ni pun jejaka pemalu kat ni. Okey, habis. Okey, next dia kata nyatakan satu kepentingan. Apa kepentingan sistem rangka? Siapa boleh abang saya? Tengok dekat buku teks cepat. Fungsi sistem rangka untuk apa? Untuk melindungi organ-organ tubuh. Untuk melindungi organ dalam tubuh. Jawapan lainnya juga ialah sokongan dan pergerakan. Tanpa rangka kita tak boleh bergerak. Tanpa rangka kita tak boleh berdiri. Clear? Baik, so saya teruskan dengan Y. Siapa boleh bantu saya satu kepentingan sistem peredaran darah? Azhad, tolong on mic. Mana Azhad? Azhad Wafiq, mana dia? Oh, siapa dia tu cakap kuat tu? Okey. Siapa boleh bantu saya untuk jawab apa fungsi Y sistem peredaran darah? Fungsinya apa? Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh badan. Mengangkut oksigen dan air ke dalam tubuh. Yes, itu pun boleh juga. Janji ada perkataan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Habis. Boleh saya teruskan? Oh, boleh. Okey, baik. Sekarang ni nampak kesiannya orang ni dia buat apa ni? Saya nak minta seorang pelajar tolong baca. Siapa lagi belum baca ni? Ahmad Danish Ikram, tolong baca Ustaz. Raja 4.2. Sila baca yang tu. Raja 4.2. Raja 4.2 menunjukkan satu kemalangan yang berlaku di jalan raya antara seorang pemandu kereta dengan seorang penunggang
Motosikal yang tidak memakai topi keledar. Ya. Lagi. Apakah kesan kemalangan pada raja Bilang jangan tanya mana ni. pada sistem X dan sistem Y manusia? Tak boleh masuk. Okey, so dia tanya apakah kesan kemalangan pada Raja 4.2 kepada sistem X dan sistem Y manusia. Okey, sistem X tadi ialah rangka. Jadi apa menyebabkan? Apa kesannya? Menyebabkan Patah tulang. patah tulang. Ini untuk sistem apa? Sistem apa? Sistem X ke sistem Y? X. Sistem X. Kalau untuk sistem Y macam mana? Pernafasan. Kalau kena langgang tu tak bernafas. Jadi maksudnya apa? Mana salah? Tak faham. Pernafasan sistem peredaran darah kan menyebabkan okey, so menyebabkan peredaran darah terganggu dan kematian. Darah banyak keluar matilah. Okey, so darah banyak keluar menyebabkan kematian. Habis? Belum. Baik ya, saya hari ni sangat seronok sebab dah ada 21 pelajar yang join. Maksudnya ada 10 orang je yang tak join kelas kita ni. Maksudnya 10 orang tu dia kena tengok video sajalah untuk menjawab soalan. Boleh saya teruskan dengan C? Boleh. Okey, Hakamul, sila baca C tu dia minta apa? Berdasarkan jawapan kamu diberi, berikan satu sebab. So maksudnya dia kata, kamu kata patah tulang, kematian. Pasal apa patah tulang dan mati? Pasal apa? Menyebabkan patah tulang, menyebabkan peredaran darah terganggu. Sebab apa? So kini awak kena cerita tentang kepentingan. Okay, macam mana nak cerita kat sini? Berdasarkan jawapan kamu, berikan satu sebab. Kerana, kalau sebab mesti mula dengan kerana kan? Kerana jatuh daripada motor. So jatuh daripada motor tu menyebabkan apa? Patah tulang kaki. Okey, patah tulang tu kerana apa? Kerana sistem rangka dan sistem peredaran darah manusia telah apa? Telah rosak atau tidak Fungsi. Okey, baiklah. Awak sekarang ialah pelajar tahun 5. Bila tahun 5, bila soalan berbentuk struktur macam ni, kena pandai guna ayat macam mana nak menjawab soalan. Tak mau jawab macam menjawab soalan bahasa. Ini mata pelajaran sains, mesti menggunakan istilah yang betul. Faham? Jangan jawab macam BM. Jawab mengikut istilah yang betul. So dalam jawapan ini sepatutnya mesti ada perkataan sistem rangka, sistem peredaran darah manusia tidak berfungsi atau telah rosak. Kalau kamu jawab macam BM, contohnya kamu kata macam ni nak, berdasarkan jawapan kamu di B, berikan satu sebab. Kamu jawab kerana kedua-dua sistem itu tak boleh. Sebab awak tak sebut sistem rangka, kamu tak sebut sistem peredaran darah. Ingat, dalam sains tak boleh jawab macam jawab BM. Kalau tak ada markah. Clear? Okey. Habis Habis. Baik. Iman Zarif kata dia tak dapat buku ni. Kalau tak dapat buku ni kena pergi sekolah. Sebab siapa ambil buku teks hari tu dia dapat dah buku ni.
Okey, boleh saya teruskan untuk TP5? Boleh. Baik. So untuk TP5 dia kata Izharin sedang beriadah. Tahu tak riadah? Tahu. Beriadah tu maksudnya bersenam. Okey, kemudian dia kata mengapa aktiviti pada Rajah 5.1 memberi faedah? Tolong garis perkataan mengapa. Kalau dalam sains ditanya mengapa, jawapan mesti mula dengan perkataan Kerana. Okey, mengapa aktiviti dalam Rajah 5.1 memberi faedah kepada sistem tubuh? Kerana aktivitinya apa? Beriadah dapat melancarkan Organ-organ dapat dalam melancarkan sistem peredaran darah. Darah siapa? Darah. Okey, so dapat melancarkan sistem peredaran darah manusia. Boleh. Ada cadangan jawapan lain iaitu dapat menguatkan otot. Nampak? Ataupun awak cakap dapat menguatkan tulang rangka manusia. Okay, itu ialah contoh-contoh jawapan yang boleh diterima. It's okay. Bagi topik ni saya akan bimbing awak. Tapi topik-topik berikutnya awak dah tahu macam mana cara nak jawab. Jadi kena jawab sendiri nah. Murid-murid, kalau ada apa benda tak faham tolong tanya. Kalau tak saya tak tahu apa benda yang kamu tak faham. Right? Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Sekarang dia tanya B, nyatakan kepentingan menjaga. Pasal apa kita kena perlu jaga sistem rangka? Supaya kita boleh bergerak. Supaya kita boleh menyokong tubuh. Ataupun membolehkan, senanglah sama maksud. Membolehkan manusia bergerak dengan baik. Lagi tadi apa? Saya dengar tadi tubuh. Menyokong tubuh. So supaya dapat menyokong tubuh manusia. Okay, itu dua contoh jawapan. Nampak tak tulisan saya? Saya rasa tulisan saya besar kan? Boleh nampak. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, untuk yang berikutnya, sistem pencernaan digestive system, sistem pencernaan. Okay, sistem pencernaan tu maksudnya makan yang dimakanan dia proses, kemudian kamu dah belajar bagi bahan buangan itu akan dikeluarkan melalui tubuh sebagai tinja. Okay, so sistem pencernaan. Kenapa kita mesti menjaga sistem pencernaan? Mengelakkan sembelit. Tahu tak sembelit? Tahu. Apa sembelit tu? Sakit perut. Okey, sembelit tu bermaksud sukar untuk bernyah tinja. Ada orang abang dengar tadi ada orang abang tarik keras. So itu bahasa biasa. Dalam sains, kalau kamu kata macam tu, itu bermaksud sukar bernyah tinja. Tengok beza bahasa sains kan? Yang tu boleh terima juga. Ya, boleh terima. Sukar bernyah tinja. Okey, bahasa kampungnya ialah tarik keras. Siapa abang tadi? Ya, abang kita tarik keras. Bernyah tinja. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. 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 Untuk sistem peredaran darah. Apa jadi? Kenapa penting kita menjaga sistem peredaran darah? Membolehkan oksigen. Oksigen buat apa? Bernafas. Oksigen dan
Nutrien. Air. Siapa? Diangkut ke okey, so tengok kat sini ya, membolehkan oksigen, natrium. Oksigen sistem pernafasan, natrium adalah sistem peredaran darah. So gabungan dua ni sangat penting. Okay, next, saya teruskan boleh? Boleh. Okay. Sistem pernafasan. Pasal apa kita nak jaga sistem pernafasan kita? Untuk kita bernafas. Boleh tak kalau kamu tidur tapi tak bernafas? Siapa pernah tengok dia tidur dia senyap je, ada tak? Ataupun dia tidur dada dia still bergerak lagi? So bila awak tidur dada awak masih bergerak, maksudnya kamu masih bernafas. Kalau kamu tidur dada tak bergerak tu maksudnya kamu dah tak bernafas. Okey, so untuk sistem pernafasan ini, apakah kepentingannya? Membolehkan manusia bernafas dengan baik. Habis? Belum. Habis. Belum. Aduh, lenguhnya tangan saya nak buat senaman jari sikit lah. Lenguhnya tangan cikgu menulis. Cikgu. Cikgu pakai keyboard sikit. Cikgu guna keyboard tu ingat senang kau nak tekan-tekan tu. Tekan. Baik, boleh saya teruskan? Siapa dah siap letak tanda bagus dekat skrin? Siapa dah siap? Sila letak tanda bagus dekat skrin. Alright. Faik, awak buat gambar ketawa pula. Saya suruh buat gambar tanda bagus, dia buat gambar ketawa pula dah. Okey. Habis nah? Habis. Ada lagi tak aktiviti? Ui, siapa kata habis? Nampak ni ada lagi kat bawah ni. Baik, tadi saya dah terangkan separuh. Untuk soalan C, tengok dah. Soalan C1, C2, dia ada apa lagi? TP6. Ni, sila buat sendiri. Saya dah tolong banyak tadi dah. So, sila buat sendiri. Okey. Kemudian, tolong tengok ini. Dan tolong catatkan. Saya nak buat catatan ya. Ini adalah pentaksiran dihantar pada... Okey, boleh tak hantar? Hari ni hari Jumaat kan? So tolong hantar, siap tolong hantarkan Sabtu Ahad ni. Jadi maksudnya pada 20 atau 21 Februari 2021. Hantar kat mana? Sekolah. Hantar kat sekolah. Okey, hantar kat sekolah, masuk dalam kotak nama saya lah. Okey, Cikgu Zazul. Okey. Siapa yang duduk kat Nimbun Tebal, bolehlah hantar dekat rumah saya pun. Takut saya tak boleh rentas kan? Siapa yang tak boleh rentas lah. Atau siapa yang tak boleh hantar kat rumah saya, habaq kat saya. Saya boleh pergi kat rumah dia tapi kena buat cekodok. Cikgu nak ambil buku. Okey, habaq nah dekat dalam grup Telegram siapa yang ada masalah yang penting saya nak tahu. Habis. Saya duduk Kedah. Duduk Kedah. Duduk Kedah tak mana? Kedah tak mana? Kat Bandar Baru. Dekat je, lintas tepi tu je. Okey, habis nah? Habis. Habis. Kalau habis, minggu depan kita nak belajar tajuk ni. Kemandirian spesies haiwan. Okey. Baik, habis kita ada beberapa minit lagi. Saya ingat saya nak buat quiz lah. Tapi saya rasa apa tak ada handphone. Ada handphone tak? Macam mana nak buat quiz? Saya tak ada handphone. Ya, okey. So sekarang Saya tak ada handphone saya ada kat cikgu. Pasal apa handphone kat cikgu? Okey. Ibu saya. Oh, kat ibu. Okey. So sekarang kita nak pergi dekat quiz. Tajuknya adalah peredaran darah manusia. Bagi link ke bagi link? Bagi link sabaknya dia pun tak mau pusing lagi nak bagi link macam mana. Okey, tengok dia baru nak pusing. Sistem
Peredaran darah. Mana? Tak ada pun sistem peredaran darah. Oh, tak ada. Okey. Alright, so ada kat sini. Darah vertebrata. Sistem peredaran. Okey, saya rasa yang ini kot. Macam susah aja. Tak nak, kena tengok. Saya kena carilah dalam library saya. Okey. Sistem peredaran darah. Tengok ada tak darjah 5? Relationship. Ya. Sistem pernafasan. Kalau ada sistem peredaran darah, abang saya suruh berhenti lah. No, tak ada pun sistem peredaran darah. Okey, ini sistem rangka dan sistem peredaran darah. Okey, ready. Nak share link ke ataupun kamu nak terus ni? Share link. Share link. Share link. Okey, so saya pergi dekat Okey, saya pergi dekat dalam Zoom group chat. Awak pergi klik dekat situ dan masuk. Buh nama sendiri nah. Sebab saya nak catat markah. Tolong buh nama sendiri. Jangan buh nama orang pelik-pelik. Nama Doraemon ke apa tak mau. Buh nama sendiri. Okey, kita hari ni ada berapa? Ada 20 orang pemain. Siapa juara untuk hari ni? Kita nak tengok siapa paling pandai bagi tajuk sistem peredaran darah dan sistem angka manusia. Boleh saya mulakan sekarang? Belum. Okey, dah masuk. Selesai. Okey. Baru 10 orang. Hak lain di mana ni? 12. Dah. Can I start now, boys and girls? Okey, tu ada tu link, klik je link. Ya, sir. Ada. Ada orang tak masuk lagi dah. 17. Dah. Dia masuk dah. Okey, so Daniel, Muhammad Daniel dah masuk belum? Muhammad Daniel. Siapa like tu? Okey, so kita dah ada berapa orang? 18 orang, mana yang lain? Kita mulakan sekarang lah ya. Nanti siapa yang lambat masuk tu dia masuk kemudian. Boleh? Alright, so ready untuk ini kod dia. Siapa yang lambat masuk ni simpan kod dulu. Tolong tulis kod. Tolong tulis dulu. Kalau kamu terkeluar ke apa kan, saya tulis dulu. Amar Yasir sudah? Okay, siapa yang dia terkeluar dan baru masuk semula, pergi dekat link dan klik dekat situ bagi masuk dekat game kita. Tak. Okay, dah? Dah, cikgu. Okay, kalau dah boleh saya mula sekarang? Boleh, sir. Okay, fokus. Fokus dan kita mulakan kuis kita sekarang. Kalau bunyi kuat, tolong pelankan bunyi dia. Go. Baca dengan teliti, baca dengan teliti, jangan main jawab je.
Okay, done. Okey, kita akan tamatkan dalam masa seminit lagi. Sila habiskan soalan. Minute. 1 minit lagi. Yeay. Sila habiskan soalan. Dapat first. Baik, siapa yang paling akhir, kita semua dia chicken dance. Berapa dulu 12? Nombor 6. Tahniah kepada Ahmad Daniel, Cik Noha dan Faik Ryan. Okay, so ini nampak, oh Ahmad Daniel dapat 100, maksudnya semua jawapan dia betul. Cik Noha, Faik Ryan salah satu, dan salah satu. Okay, so tahniah semua, saya pun rasa seronok sebab kamu dah berjaya menjawab soalan ini dengan baik. Okay, so pesanan cikgu ialah sebelum kita akhiri kelas, yang pertama, buku BLA tu tolong hantar selewat-lewatnya Sabtu dan Ahad ke dalam kotak saya di sekolah, betul tak? Yang kedua, ada satu aktiviti yang kamu kena buat. Aktiviti apa tu? Video apa? Video senam. Video senaman. So hantar video senaman kamu kepada saya. Okey, dan siapkan video senaman tersebut. Baiklah, habis untuk mata pelajaran sains, kita nak pergi kepada mata pelajaran seni visual. Okey, sila keluarkan buku teks seni visual sekarang. Tak muat. Mana buku teks seni visual?
Mana buku teks seni visual? Cepat-cepat pergi ambil, saya tunggu. Yes, Muhammad Daniel, tolong tunjuk dekat cikgu buku teks seni visual tajuk apa? Tajuk dia dalam dia. Muhammad Daniel. Okey, tunjuk dekat dalam tajuknya apa, isi kandungan dia. Mula-mula tentang apa kamu kena belajar? Cuba tengok isi kandungan. Ada isi kandungan dia tak? Yes. Cuba baca tajuk yang pertama dalam isi kandungan, letak dekat chat. Apa dia tulis kat situ? Nak tengok siapa yang pantas. Siapa yang pantas letak dekat chat. Okay. Cikgu, mana ada orang yang pandai? Tajuk apa dia? Tajuk yang pertama, nama tajuk apa? Si Putih Menawan. Menawan. Okey, dia suruh kamu buat apa? Cuba tengok gambar. Dia suruh kamu buat apa dalam buku teks tu? Okey. So dia suruh kamu hasilkan satu aktiviti. Daniel, Ahmad Daniel, tolong bacakan dekat kawan-kawan. Si Putih Menawan. Lukisan antara satu cara menggambar dengan menggunakan media kering seperti pensel warna, oil pastel, crayon, pen penanda dan pen teknikal. Dengan teknik garisan, lukisan dihasilkan dengan penggunaan berbagai teknik garisan yang boleh menghasilkan ritma dan pergerakan. Capan ialah teknik mengecat bahan semula jadi atau bahan buatan manusia. Unsur rupa boleh dilihat pada aktiviti capan yang dihasilkan. Lukisan dan capan boleh digabungkan untuk menghasilkan karya yang kreatif dan menarik. Okey, so kamu tadi dah diterangkan tentang unsur, kemudian bentuk, garisan dan sebagainya. Jadi untuk tugasan kamu minggu ini ialah, okey tengok ya, tugasan kamu pada minggu ini ialah untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Tugasan kamu tugasan. Okey. So tengok-tengok ya, tugasannya ialah hasilkan satu karya seni yang menggabungkan lebih daripada satu teknik. Okey, contohnya awak guna apa tadi? Capan dengan garisan. Contoh. Okey. So itu contohnya. Lebih daripada satu teknik. Maksudnya pada kertas lukisan kamu. Okey. So kalau dah siap buat apa? Okey, jika sudah siap, ambil gambar dan hantar dalam Telegram. Okey, boleh? Boleh. Okey, so tadi dia ada bagi tahu unsur. Jadi kena tengok balik. Baca balik bagi unit 1 tu, fahamkan. Okey, ini saya tulislah. Berdasarkan buku teks unit 1. Okey, so berdasarkan buku teks bagi unit 1. Jelas tak apa yang sepatutnya awak buat bagi mata pelajaran seni visual? Simple. Saya bagi kamu menggambarkan ataupun itu yang sangat tajuk yang sangat bebas atau luas, tapi yang penting mesti kombinasi dua daripada teknik tersebut. Ada apa-apa nak tanya tak dekat saya? Cikgu boleh bagi contoh tak? Tanya. Okey, untuk menggambarkan dua gabungan. Tadi siapa ada buku teks tadi? Daniel. Okey, tolong tengokkan satu lukisan yang ada tunjuk kat depan yang ada. Mana lukisan dia? Mana lukisan dia? Daniel. Okey, nampak tu. Dia gunakan kaedah collage dan juga menggunakan pensel warna. So ada dua tu. Collage dan pensel warna. Boleh? Yang penting gabungan dua. Okey? Boleh tak? Nanti saya akan tunjukkan contoh dalam Telegram kita. Boleh? Siapa yang tak jelas? So saya rasa dah habis dah untuk dua-dua subjek. Saya tunggu hasil kerja daripada kamu. Boleh? So boys and girls, any question? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. So kalau tak ada, jangan lupa hantar kerja pada hari esok atau hari Ahad. Yang kedua, kelas kita seperti biasa pada minggu depan.
waktu yang sama juga. Boleh tak? Tapi subjek lain kan, bukan individual. Esok, untuk minggu depan nanti saya bagi tahu bila waktu yang sesuai untuk kita. Murid-murid semua, saya nak ucapkan dan juga seni visual pada hari ini. Kita berjumpa. Bye. Bye.